Okay, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. Hari ini kita nak buat ulang kaji tajuk kadar tindak balas. Cikgu rasa cikgu dah terai dah dalam kelas sebelum pada ni, tapi hari ni cikgu nak ulang balik Okay. Tajuk kadar tindak balas ini. So kita buat ulang kaji sedikit. So dalam tajuk kadar tindak balas ini, awak belajar berkenaan seperti yang cikgu bagi tahulah awal-awal tajuk yang kita belajar, apa yang kita perlu tahu adalah takrifan dia. Okey, takrifan dia iaitu takrif apa yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas. Kadar tindak balas. Okey, bila kita sebut perkataan kadar, maknanya ia mesti dibandingkan dengan masa. Okay, dengan masa. Maknanya kadar kadar tindak balas ini adalah kita nak menghitung kelajuan sesuatu tindak balas. Okey. Kelajuan sesuatu tindak balas ini, bergantung kepada bahan tindak balas. Okey. Jadi dalam tajuk ini awak kena tahulah contoh-contoh tindak balas ini dan apa yang kita boleh katakan macam mana nak mengira kadar tindak balas bagi sesuatu tindak balas. Okey. Sebelum pada tu awak perlu tahu juga perincian tentang kadar. Okey. Tentang kumpulan kadar. Kadar tindak balas ini kita boleh kata kadar tindak balas tu tinggi ataupun kalau kita ambil tindak balas. Kadar lain. Kalau kita kata kadar, tindak balas lain. Tindak balas kita boleh kata cepat. Tindak balas kita boleh kata lambat. Tetapi kadar tindak balas kita tak boleh nak kata cepat. So kita boleh kata tinggi ataupun rendah. Yang dikatakan dengan tindak balas cepat bila tindak balas itu selesai pada masa yang singkat. Kalau tindak balas lambat pula bila tindak balas itu selesai pada masa yang lama. Boleh. Jadi kalau tindak balas itu cepat, maka kita boleh kata kadar tindak balas itu tinggi. Kalau tindak balas itu lambat, kita boleh kata kadar tindak balas itu rendah. Jadi term ini awak tak boleh nak tukar. Jadi bila kita dah tahu tindak balas ini ada yang cepat, ada yang lambat, maka awak kena boleh senarailah apa contoh tindak balas cepat, apa contoh tindak balas lambat. Tindak balas cepat mungkin kalau tengok bila awak letak asid masuk dalam logam. Asid dengan logam. Ataupun awak ambil saja api, awak bakar petrol. Kita boleh kata pembakaran petrol contohnya ataupun hidrokarbon. Letak saja api dekat petrol terus terbakar. Itu kita panggil tindak balas cepat. Tindak balas lambat pula, contoh katakanlah kita ada apa dia tindak balas lambat. Contohnya pengaratan. Pengaratan. Kita ambil paku besi, kita nak tunggu dia berkarat, mungkin ambil masa 2, 3, 4 hari. Barulah dia berkarat. Maka kita kata itu tindak balas lambat ataupun kita kata kadar tindak balas untuk pengaratan itu rendah. Ataupun kita boleh kata proses respirasi. Respirasi juga suatu tindak balas yang lambat. Ataupun kita boleh kata fotosintesis juga tindak balas yang lambat. Penapaian juga tindak balas yang lambat. Contohnya katakanlah mak kita nak buat tape. So tape tu tidak kata mak kita buat buku-buku hari ni sejam boleh makan. Kan dia kena tunggu sehari ataupun 2 hari barulah tape itu boleh makan. So penapaian itu juga merupakan tindak balas yang lambat. Bila kita dah selesai dah, kita boleh selesai dah, tindak balas apa yang dikatakan tindak balas cepat, tindak balas apa yang dikatakan dengan tindak balas lambat, kerana tindak balas ini ada yang cepat, ada yang lambat. Maka seterusnya kita kena tahu macam mana kita nak menentukan kadar tindak balas bagi sesuatu
tindak balas kimia. Okey, jadi tindak balas kimia, contoh tindak balas kimia, katakanlah cikgu ambil, okey, kita ambil yang familiar. Kita ada contohnya logam. Cikgu ada katakanlah magnesium, kita bertindak balas dengan asid hidroklorik. Hasilnya adalah garam iaitu magnesium klorida campur dengan gas hidrogen. So balance dah 2. Ataupun kalau cikgu ambil kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat yang abang buat baru ni, eksperimen dalam makmal, tindak balaskan dengan asid hidroklorik, hasilnya adalah kalsium klorida plus gas karbon dioksida dengan plus H2O. Okey, balance dapat 2. Okey. Ataupun kita buat tanda eksilan daripada pandangan, iaitu kita ambil tindak balas antara natrium tiosulfat Na2S2O3 react dengan contohnya kita ambil asid hidroklorik juga, katakanlah cikgu pilih asid yang sama. So hasilnya adalah NaCl plus S, okey, plus SO2 dengan plus H2O. Ya? Dengar tak? Dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Okey. Sekejap ni. Sebab apa tu? Chef kat dapur tu kuat sangat dia itu. Dia apa tu? Dia kacau. Okey. Jadi, ni contoh-contoh kita buat tindak balas dalam makmal dalam makmal. So, katakanlah bila kita tengok sesuatu persamaan kimia, sesuatu tindak balas kimia, maka kita perlu tahulah macam mana kita nak mengukur kadar tindak balas bagi tindak balas yang kita belajar ini. Contohnya kita ada tindak balas 1, tindak balas 2, tindak balas 3. Okey. So, kita boleh tengok. Tindak balas 1 dia hasilkan gas hidrogen. Tindak balas 2 dia hasilkan gas karbon dioksida. Jadi kalau kita tengok kan, okey, untuk 1 dengan 2 ni, okey, 1 dengan 2 kita boleh ukur. Okey, bila kita nak cari kadar tindak balas untuk tindak balas 1 dengan 2 ini kita boleh ukur. Nak ukur apa? Per masa. Okey, kita nak ukur apa? Okey, mesti dengan masa. Barulah kita boleh kira kadar tindak balas. Okey, untuk 1 dengan 2, oleh kerana dia hasilkan gas hidrogen dengan gas karbon dioksida, maka dua-dua ni kita boleh carilah kadar tindak balas dengan kita mengukur. Okey, mengukur jumlah isi padu gas yang terbebas per masa. Ataupun, okey, kalau kita tak guna isi padu gas, macam mana nak sukat isi padu gas? Okey, kalau kita tengok dalam buku teks dia ada 2 kan, macam mana nak sukat apa tu nak kira isi padu gas. Okey, kalau kita buat dalam makmal, kita guna burette. So kita ada burette. Tetapi kalau kita tak guna burette, kita boleh guna silinder penyukat. Okey, kita boleh guna bukan silinder penyukat. Okey, kita boleh guna picagari. Okey, kita boleh guna picagari. So cikgu padam sekejap. Okay. So di sini. Okey. So kita kena tahu macam mana kita nak nak ukur kadar tindak balas ini. Okey, bagi sesuatu tindak balas kimia. So yang kedua ni kan, kalau kita nak sukat kat sini isi padu gas, okey, isi padu gas, maka kita boleh buatlah eksperimen seperti yang kita buat eksperimen dalam makmal. Diagram dalam makmal tu yang kita tengok macam mana kita lukis, okey. Kita letak kelalangkun. Dalam ni kita letakkan okey asid campur dengan logam. Okey, contohnya magnesium tu ataupun kalsium karbonat kan. Dua-dua menghasilkan gas. So macam mana kita nak kumpulkan gas? Kita boleh kumpulkan gas melalui menggunakan kaedah sesaran air. Okey, kat sini kita ada burette ni. Okey. Ni dia punya pilih dia. So kita letak air dalam ni. So kita klem dia. Lepas tu kita telangkupkan dalam besin yang mengandungi air. So kita pun
Okey, ni salur penghantar. Okey, kita kumpul gas ni kita panggil kaedah sesaran air. Okey, tutup, tutup, tutup. Okey ni. Jadi mulut kelalangkun separuh daripada penyumbat gabus itu. Kalau penyumbat itu masuk ke dalam kelalangkun, maka eksperimen tu tak akan jadilah. Kalau masuk dalam maknanya dia longgar. Longgar gas karbon dioksida ataupun gas hidrogen boleh keluar ke tepi-tepi penyumbat gabus tersebut. Okey, ni air. Cik Alia Farhana dia tak masuk tu, boleh tengok kawan ni ataupun nak buat macam mana tu, eksperimen tu tak buat tu. Okey, so ni adalah air. Jadi apa yang berlaku bila gas terbebas, maka gas tadi akan naik ke atas lah, dia akan mengisi ruang ke atas. So bila gas naik ke atas, gas di sini gas naik ke atas, maka dia akan tolak air turun ke bawah. So kita boleh dapatlah isi padu gas yang terbebas itu adalah isi padu air yang disesarkan bahagi dengan masa. So kita dapat kira kadar tindak balas. Okey. Kaedah yang kedua kita boleh guna kadar tindak balas ini adalah dengan kita meletakkan kelalangkun ni. Okey, kelalangkun kita letak di atas neraca penimbang. So sekarang ni kita ada sama ada asid ataupun kita react dengan magnesium ataupun kalsium karbonat, dua-dua menghasilkan gas. So kita letak kelalangkun tersebut di atas neraca penimbang. So di mana gas terbebas dia akan keluar ke udara, maka kita akan dapati bacaan penimbang ini akan berkurang dengan masa. Jadi kita boleh tengok kat sini pengurangan jisim bahan tindak balas bahagi dengan masa. Okey, ni juga kita boleh kira kadar tindak balas ataupun pengurangan jisim ini kita boleh tukar kepada isi padu gas yang terbebas. Okey, jadi pengurangan tu kohor bertambah. Maknanya isi padu gas pun juga kohor bertambah yang dibebaskan tersebut. Lebih kurang samalah. Jadi dua cara kita boleh cari kadar tindak balas untuk tindak balas 1 dengan 2 yang menghasilkan gas hidrogen dengan gas karbon dioksida. Okey. So kita tengok tindak balas yang ketiga pula. Okey, tindak balas yang ketiga iaitu tindak balas kita ada larutan natrium tiosulfat. Cikgu tulis semula. Larutan natrium 3, natrium Na2S2O3 plus dengan HCl tadi hasilnya adalah NaCl plus S plus SO2 dengan plus H2O. So balance kita letak 2. Okay, sorry. Dah balance lah kan. H2O 3. Okay, HCl. Okay, tak 2 sini, tak 2 sini. Okay, baru balance tak? Okay. So sekarang ni, apa yang kita perlu tahu di sini, bila kita letak natrium tiosulfat, maka hasilnya gas sulfur dioksida. Tetapi kita kena tahu gas sulfur dioksida ni dia sangat larut lah. Okey, bila sangat larut, kita tak boleh nak kumpul gas tersebut. Okey, jadi kalau tengok kita buat eksperimen baru ni pun tak nampak kan gelembung gas terbebas bila dua bahan ini bertindak balas. Okey, sebab gas sulfur dioksida ni sangat larut, maka tak bolehlah kita guna kaedah mengumpulkan gas. Jadi, apa yang kita nak guna kaedah apa kita perlu guna untuk mencari kadar tindak balas? Maka kita tahu kat sini bahawasanya sulfur ini, okey, sulfur ni, okey, dia adalah pepejal. Okey, dia adalah pepejal. Okey, pepejal dia berwarna kuning. Okey, jadi bila dia berwarna kuning, maka pepejal tersebut terhasil. Okey, bila pepejal terhasil, maka pepejal ini kalau kita letak atas penimbang pun, dia tidak akan menunjukkan pengurangan ataupun pertambahan. Okey, pertambahan jisim. Dia tak akan menunjukkan pertambahan jisim. Sebab kita tengok bahan yang sama kiri kanan. Sebab kita dah balance dah. Kalau dia duduk atas jongkang-jongkit tu dia flat je. Okey, kanan dengan kiri tu sama berat.
kita tak akan nampak, okey, tak akan nampak okey pengurangan ataupun pertambahan jisim. Jadi maka apa yang kita boleh guna untuk mencari kadar tindak balas bagi tindak balas ini, maka oleh kerana sulfur itu berpejat, maka bila sulfur terbentuk dia akan tutup permukaan dasar kelalangkun. Jadi that's why lah bila kita nak mengira kadar tindak balas untuk tindak balas ini, maka kita cari masa untuk tanda X hilang daripada pandangan mata duduk sini. Okey. Jadi kita cari masa untuk tanda X hilang daripada pandangan. Jadi nak cari kadar tindak balas untuk eksperimen ini, kadar tindak balas tadi kan kita kata dah kadar ni mesti per masa. Jadi kadar tindak balas adalah 1 per masa untuk tanda X hilang daripada pandangan. Okey, itu adalah kadar tindak balas. Okey. Boleh kan situ? Okey. So, cikgu pergi kepada bahagian yang seterusnya. Okey. Bila kita sebut kadar tindak balas ini, okey, tadi kita tahu takrifan kadar tindak balas. Okey, lepas tu kita tahu tindak balas cepat, tindak balas lambat. Lepas tu kita tahu bahawasanya setiap tindak balas kimia itu kita kena tahu macam mana nak mengira kadar tindak balasnya bergantung kepada hasil dia. Okey, jadi yang kedua, bila kita tahu kadar tindak balas ini kita perlu hitung, maka kita perlu tahu, okey, macam mana kita nak mengira kadar tindak balas. Okey, nak mengira kadar tindak balas itu, maka kita perlu tahu kadar tindak balas ni ada dua. Itu yang pertama kita boleh kata, okey, kadar tindak balas purata. Yang kedua, dia panggil kadar tindak balas, okey, pada masa tertentu. Okay. Macam mana nak cari kadar tindak balas purata? Kadar tindak balas purata ini boleh kita dapat sama ada daripada jadual ataupun kita boleh dapat daripada graf. Okey. Contohnya katakanlah kita ada data. Okey, data, kita ada jadual. Okey, jadual. So, dia bagi kat sini katakanlah masa dalam second. Okey, katakanlah ni V gas lah. Okey, dalam sentimeter padu. So masa katakanlah 0, 30, okey 60, 90. Okey, kita ada 120 katakanlah. So kat sini 0, kat sini 2, kat sini 3, kat sini 4, katakanlah kat sini 4. Contohlah kan, contoh cikgu ambil. Jadi kadar tindak balas purata ini, okey, bila kita kata kat sini kadar tindak balas purata, maka kita boleh kata kat sini kadar tindak balas purata, okey, daripada jadual. Bila kita nak cari kadar tindak balas purata, mesti sama dengan, kita pun tengok, okey, berapa dia punya isi padu maksimum gas, so 4. Bila dia mula-mula berhenti pada saat ke-90, maka kadar tindak balas purata ini adalah sama dengan 4 cm padu bagilah dengan 90 saat. Itu kita panggil kadar tindak balas purata. Okey. Ataupun dia juga boleh juga kita kira, dia suruh cari kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Kedua. Jadi kalau kadar tindak balas purata dalam minit kedua, kita kena tahulah minit kedua tu adalah antara minit pertama dengan minit kedua. Ni kita panggil minit kedua. Jadi dia nak tahu kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Jadi dalam minit kedua adalah antara minit pertama dengan minit kedua. Jadi minit pertama dengan minit kedua. Jadi kita tolaklah. Jadi berapa isi padu gas pada minit kedua? 4 tolak dengan 3 bahagi dengan 120 tolak dengan 90. Okey, tu kadar tindak balas berdasarkan kepada jadual. Okey, macam mana pula kalau kita nak kira kadar tindak balas purata pada graf? Okey, kalau graf katakanlah biasanya graf ini kita dah lukis ataupun dia bagi. Kalau dah soalan dia bagi graf. Okey, ni isi padu gas, okay, dalam sentimeter padu.
Lepas tu kita ada masa dalam second. Biasanya bila kita lukis graf, maka kita akan dapat graf ini dia naik, lepas tu dia berhenti dan dia malam. Okey, jadi yang dikatakan dengan kadar tindak balas purata ni, kita kena carilah di mana dia mula-mula malam, di sini. Okey, maka kita dapatlah T. Sini adalah V. Maka kadar tindak balas puratanya adalah V bahagi dengan T. Sentimeter padu S. Kadar tindak balas. Kalau dia kata dalam minit, katakanlah dia kata dalam minit kedua, kita pun tengok mana minit pertama, katakanlah ni 60 saat. Mana 120, katakanlah ni 120. Maka kita kena carilah. Ni berapa, tekan ni V1, ni berapa, ni V2. Maka kadar tindak balas purata dalam minit kedua ini kita boleh kira dengan V2 tolak V1 bahagi dengan 120 tolak dengan 60. Itu kadar tindak balas purata dalam minit kedua dengan menggunakan graf. Jadi dua kaedah kita nak cari kadar tindak balas purata, sama ada daripada jadual ataupun daripada graf. So kita pergi kepada bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua, nombor 2 tu adalah kadar tindak balas pada masa tertentu. Bila dikata kadar tindak balas pada masa tertentu, maka apa yang perlu kita tahu? Yang ni mesti ada jadual dan yang ni mesti daripada graf. Daripada graf. Jadi biasanya data tu kita buat graf. Katakanlah cikgu lukis graf kat sini. Graf, katakanlah ni isi padu gas, dalam sentimeter padu. Lepas tu kita ada masa dalam second. Katakan ni contoh graf dia. Jadi bila katakanlah dia kata hitungkan kadar tindak balas purata pada saat ke-60 contohnya. Katakanlah di sini adalah 60. So macam mana kita nak cari kadar tindak balas pada saat ke-60? Sekejap ya. Maka kita buat garis putus-putus, ambil pembaris, hitung. Ambil pembaris, awak pun letaklah dekat graf awak tu, awak pun buat garis putus-putus, biar dia kena pada graf ni. Bila dia kena pada graf, awak pun ambillah pembaris lagi, kemudian awak macam cikgu cerita dah, cikgu rasa tapi tak apa, cikgu ulang balik. Bila kita letak pembaris ini, letak pembaris sebelum kita garis ini, kita nak tengok garisan yang kita garis ini supaya angle atas dengan angle bawah ni adalah sama. Jadi kita pun ambil lah satu titik atas, satu titik bawah. Ni titik-titik ni cikgu akan royak masa dalam bila kita bincang eksperimen yang buat tu nanti. Bila kita buat garis garis segitiga ni macam kita belajar matematik lah. Matematik kata macam mana kita nak cari kecurunan garis tersebut. Kecurunan garis ni adalah kadar tindak balas dalam kimia, sebab kecurunan adalah sentimeter padu bagi dengan second, iaitu kadar tindak balas. Maka kita boleh guna formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Dapatlah berapa dia punya kecurunan garis. Kecurunan garis itu adalah kadar tindak balas pada 60 saat. Jadi sekarang ni awak dah tahu macam mana nak mengira kadar tindak balas purata, sama ada daripada jadual ataupun daripada graf, dan awak perlu tahu bahawasanya bila soalan minta awak menghitung kadar tindak balas pada masa tertentu, maka awak kena plot graf dulu, barulah kita boleh hitung. Jadi cara nak menghitung adalah kecurunan graf pada masa 60 saat kalau diminta cari kadar tindak balas pada minit pertama. Boleh.
Okey, kemudian kita dah tahu nak menghitung kadar tindak balas, maka yang kedua kita perlu tahu dari segi hubungan. Okey, kadar tindak balas dengan masa. Contoh kadar tindak balas dengan masa. Okey, katakanlah awak dapat graf bila kita lukis tindak balas kimia ini. So kita akan dapat tindak balas kimia ini, graf dia biasalah. Kalau kita membuat graf, so kita akan dapati bila kita lukis isi padu gas dalam sentimeter padu, melawan masa dalam second, maka bila kita buat graf-graf kita akan dapat macam ni kan, mendatar. Jadi kalau kita buat kecurunan graf ni, kita buat kecurunan graf. Katakanlah cikgu ambil mula-mula kecurunan dia lagu ni. Okey, kecurunan dia. Bila cikgu buat kod ni pula, di titik ni lagu ni. Okey, bila cikgu buat ni boleh undo tak? Okey, undo. Okey. Cikgu buat kat sini. Okey, jadi lagu ni. Kalau cikgu buat kat sini, kan jadi lagu ni. Bila cikgu ambil kat sini, dia akan jadi flat dah. Okey. Jadi cikgu nak ayat awak, kalau belajar tentang kecurunan, kalau kita nak cari kadar tindak balas di sini, nampak tak geras ni curam. Okey. Geras ni kurang curam. Geras ni lagi kurang curam. Geras ni lagi kurang curam. Okey. Kalau sini dia rata dah. Okey, kecurunan dia kosong. Jadi kalau kita banding dari segi kecurunan untuk 1, untuk 2, untuk 3, untuk 4, so kita akan dapati kecerunan. Okey, kecerunan graf untuk 1 lebih tinggi berbanding 2. 2 lebih tinggi berbanding 3. 3 lebih tinggi berbanding 4. Kecurunan graf ini adalah kadar tindak balas. Okey. Jadi kita boleh buat perkaitan nak tengok kadar tindak balas itu tinggi ataupun rendah, kita boleh tengok kecurunan graf. Kalau kita tak sekira kecurunan graf, kita boleh tengok graf itu curam ataupun kurang curam. So kalau kita tengok hak ni, dia curam. Hak ni kurang curam. Hak ni lagi kurang curam. Hak ni lagi-lagi kurang curam. Okey, bukan curang curam. Okey, bila curam maknanya kita tengok graf ni curam, maka kita boleh kata kadar tindak balas tinggi. Okey, kalau kurang curam, kadar tindak balas dia rendah. Kalau flat mendatar macam ni, tak ada curam-curam pun, kadar tindak balas dia sama dengan kosong. Tak ada dah. Maknanya tindak balas sudah selesai. Okey. Jadi dengan itu, bila kita tengok kecerunan graf ataupun kadar tindak balas ini daripada tinggi berkurang. Jadi dengan kata lain, kita boleh buat kat sini di mana kita boleh kata kadar tindak balas ini berkurang dengan masa. Okey, berkurang dengan masa. Okey. Jadi kenapa kadar tindak balas ini berkurang dengan masa? Jadi apa yang mempengaruhi kadar tindak balas ini? Okey, apa yang mempengaruhi kadar tindak balas? So bila kita tengok dia berkurang dengan masa, so kita perlu tahu apa yang mempengaruhi kadar tindak balas ini. Okey. Jadi bila kita dah tahu, so kita kena tengok pula yang kedua lah. Okey, apa yang mempengaruhi kadar tindak balas? Okey, so kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. Okey. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ada berapa? Okey. Cuba sebut satu. Cuba sebut satu kat cikgu. Suhu. Suhu. Okey. Suhu. Bahan tindak balas. Okey, yang kedua. Apa dia?
Tak jelas lah. Apa dia? Kepekatan. Kepekatan. Okey, kepekatan. Bahan tindak balas. Okey, yang ketiga. Makin. Makin. Okey, makin kita tak buat lagi eksperimen, kita buat minggu depan. Okey, kehadiran makin. Okey, yang keempat, apa dia? Prep. Yang keempat apa dia? Size. Pressure. Bahan tindak balas. Okey, yang kelima. Yang kelima ni kita tak buat eksperimen ni kat makmal, iaitu tekanan. Tekanan. Tekanan ni dia untuk gas. So dalam makmal kita tak buat eksperimen menggunakan gas sebab susah untuk dikendalikan. Okey, dikendalikan. Jadi di sini ada berapa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas? Yang kita tahu ada 5. Tetapi yang kita buat eksperimen adalah 4 ini kita buat. Dan kita sudah buat eksperimen untuk suhu, untuk kepekatan dan untuk saiz. Maka satu masa minggu depan kita akan ambil satu masa untuk buat kadar tindak balas faktor makin. Okey, dan juga selebih masa yang kedua itu insya-Allah kita akan buat eksperimen dalam tajuk redox pula. Okey. So, apa yang perlu awak tahu? Yang perlu awak tahu, yang awak memang dah tahu tentang suhu. Apa yang awak boleh kata? Okey, kaitan suhu dengan kadar tindak balas. Apa kaitan antara suhu dengan kadar tindak balas? Siapa boleh jawab? Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, betul. Okey. Semakin tinggi suhu, bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey. Apa yang awak tahu tentang kepekatan? Faktor kepekatan pula. Faktor kepekatan. Apa yang tahu perkaitan antara kepekatan dengan kadar tindak balas? Sama. Ya, sama. Iaitu semakin tinggi Tinggi kepekatan bahan tindak balas. bahan tindak balas, maka semakin tinggi kadar tindak balas. Okey. Yang ketiga. Makin. Apa yang kita tahu tentang makin? Hubungan kadar tindak balas dengan makin? Ada makin. Makin mempercepatkan kadar tindak balas tetapi tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi hasil tindak balas. Okey. Jadi kat sini kalau kita nak kaitkan antara makin dengan kadar tindak balas, so kita boleh kata kat sini kita boleh kata apa dia? Kehadiran makin tak? Kehadiran makin meningkatkan kadar tindak balas. Okey. Last kali untuk saiz, apa yang awak tahu tentang saiz? Semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey. Itu semakin kecil saiz bahan tindak balas, maka semakin tinggi kadar tindak balas. Okey. Tekanan gas sama kan? Iaitu, apa dia kita tahu tekanan gas? Iaitu semakin tinggi tekanan gas, maka semakin tinggi kadar tindak balas. Okey. Ni faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. Jadi kita tengok satu-satu sebenarnya. Okey. Sebenarnya apa sebenarnya nak menghasilkan hasil tindak balas ni lagu mana? Nak menghasilkan hasil tindak balas. Okey. Jadi di sini, kat sini
apa yang kita perlu tahu untuk menghasilkan hasil tindak balas. Okay? Contohnya, katakanlah kita ada tadi kalsium karbonat. Okay, dengan HCl. Okay? Bila kita masuk saja kalsium karbonat dengan HCl, maka hasilnya adalah kalsium klorida, gas karbon dioksida dan juga air. Dan juga air. Apa yang kita tahu? Kita tahu kalsium dengan karbonat ni ada ikatan. H dengan Cl ni ada ikatan. Jadi apa yang kita perlu kat sini adalah ikatan perlu putus dulu sebelum menghasilkan hasil tindak balas. Maknanya nak dapat kalsium klorida, karbon dioksida dengan air, ikatan kalsium dengan karbonat perlu putus, ikatan H dengan Cl perlu putus. Sinilah kita boleh kaitkan tajuk kadar tindak balas dengan termokimia. Sebab nak putus ikatan, kalau dalam tajuk termokimia kita kata haba diserap untuk memutuskan ikatan. Ingat lagi tak belajar tajuk termokimia? Okey. Tetapi dalam tajuk kadar tindak balas, kita cerita pasal pelanggaran. Pelanggaran maknanya zarah-zarah bahan tindak balas ini akan berlanggar satu sama lain. Berlanggar satu sama lain sehingga ia mempunyai cukup tenaga. Okey, contohnya katakanlah nak putus ikatan dia ada E. So, maknanya kat sini ni kita panggil tenaga pengaktifan EA. EA ni adalah tenaga pengaktifan. Okey. EA ni adalah tenaga pengaktifan. Okey. Di mana kalau kita tengok kalsium karbonat dengan HCl ni sebelum dia membentuk CaCl2 dengan CO2 dengan H2O, apa yang kita perlu tahu kat sini, zarah-zarah dua-dua ni akan berlanggar satu sama lain. Pelanggaran ia mesti cukup tenaga, sekurang-kurangnya EA. Maknanya pelanggarannya mesti EA. Dia ibarat cikgu royak kalau katakanlah awak nak angkat batu. Okey, nak angkat batu daripada A nak hantar ke B. Maka awak perlu mendaki bukit ini. Bila daki bukit nak sampai pucuk je. Bila sampai pucuk ni, kalau awak tak ada tenaga pun letih lesu pun awak boleh golek turun bawah. Ataupun awak boleh letak je bola-bola tu turun, golek turun bawah. Okey, sama ada awak nak golek dengan bola nak golek sorek, maka kita boleh royak bila sampai atas saja, maka bolehlah bola tu sampai ke bawah. Sama jugalah dengan kalsium karbonat dengan HCl ini, dia perlu belanggar supaya dia dapat tenaga sekurang-kurangnya EA, tenaga pengaktifan. Barulah dia boleh menghasilkan hasil tindak balas. Jadi ada EA tu tinggi, ada EA tu rendah, bergantung kepada tindak balas. Bergantung kepada tindak balas, iaitu bahan tindak balas. Contoh kalau EA rendah dia macam ni. Ni EA rendah. Kalau EA tinggi dia lebih ke macam tu EA tinggi. Ni EA tinggi. Mana EA dia? Ni EA dia. Bukit nak daki tu tinggi. Bukit nak daki tinggi. Jadi macam mana EA ni boleh tinggi, EA boleh rendah? Maka kalau EA ni kalau cikgu buat kat sini A campur B nak jadi C campur D, maka A dengan B ni perlu tenaga yang lebih banyak berbanding dengan kalsium karbonat dengan asid hidroklorik lah. Sebab apa? Sebab bukit yang nak naik tu lagi tinggi. Jadi kok mana-mana pun tak kisahlah. Tak kisahlah bukit tinggi ke bukit rendah ke, nak menghasilkan hasil tindak balas, maka setiap zarah bahan tindak balas mesti memperolehi EA. Mesti mencapai EA. Kalau tidak, tak boleh terhasilnya hasil tindak balas. Jadi kalau cikgu nak relate dengan termokimia ni, kita belajar termokimia dah. Dalam cuti baru ni, minggu lepas je barunya sebenarnya. Cuma mungkin cikgu cikgu tidak send lagi video kawak kita ngaji tu. Cikgu nak relate dengan delta H. Delta H ni. Ni adalah delta H.
Kalau kita ambil diagram ni, ini adalah delta H. Delta H. Boleh. Okey. Jadi delta H ni apa formula bagi delta H? Delta H diberi oleh formula ataupun nak dapat delta H adalah sama dengan HR tolak dengan HP. R ini, HP tolak dengan HR. Cikgu silap. Okey. P ni apa? P untuk produk. Okey, ataupun hasil. R ni apa? R ni untuk reactant ataupun bahan. Okey. Jadi kalau kita nak tengok HP dengan HR, okey, nak ambil warna apa nak situ. Okey, katakanlah cikgu ambil ni. Okey. HP duk mana? Okey, HP ke apa dia? HP ni adalah hasil. Ni adalah HP. Ni adalah HR. Ni adalah HP. Ni adalah HR. Okey. Boleh. Jadi kalau kita tengok, kalau HP ni lebih tinggi daripada HR, hok besar tolak kecil, that's why lah delta H tandanya adalah positif. Tetapi kalau HP ni rendah daripada HR, maka delta H ni tanda dia negatif. Ni kalau kita kait dengan termokimia. Termokimia kata nak hasilkan hasil tindak balas untuk endotermik, maka dia perlu serap tenaga haba daripada persekitaran. Daripada larutan, daripada bika, daripada termometer, dia serap. Okay. Sebab apa? Dia perlukan tenaga yang banyak untuk dia sampai ke EA. Okay, boleh? Okay. Jadi, dia bebasnya sikit je. Sebab tu bila dia serap banyak, bebas sikit, maka tindak balas dipanggil endo. Iaitu dengan kata lain, tindak balas endotermik adalah tindak balas yang menyerap haba daripada persekitaran. Dan kita kena faham, tindak balas bukan saja serak haba saja, ada yang bebas haba. Sebab serak nak putus ikatan, bebas nak bentuk ikatan. Jadi oleh kerana serak lebih banyak daripada bebas, maka kita panggil tindak balas endo adalah tindak balas yang menyerap haba daripada persekitaran. Okey. Tetapi kalau kita tengok tindak balas eksotermik pula, dia serak bandingkan bebas, bebas ni lebih banyak. Okey, sebab itulah bila bebas lebih banyak, maka kita kata tindak balas eksotermik adalah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran. Bebas lebih banyak, maka kita akan rasalah bekas panas dan sebagainya. Okey, so kalau kita tinggal termokimia, kita balik kepada kadar tindak balas. Dalam kadar tindak balas, kita hanya perlu tahu bahawasanya zarah-zarah perlukan tenaga untuk putus ikatan bagi menghasilkan hasil baru. Okey, jadi nak putus ikatan, apa yang dilakukan oleh zarah-zarah? Dia berlanggar satu sama lain. Okey, itu satu perkara yang perlu awak ingat. Okey, so kita pergi kepada faktor. Okey, faktor tadi kita ada 3, cikgu ambil 4 faktor tadi kan. Okey, faktor yang pertama awak tulis tadi adalah, faktor suhu. Okey, suhu. Okey, apa yang kita tahu tentang suhu? Kita tahu semakin tinggi suhu bahan tindak balas, maka semakin tinggi kadar tindak balas. Okey. Sekarang ni cikgu buat ni. Kita nak tahu perkaitan pula antara suhu ni. Okey. Kita kena tahu. Sekarang ni kita nak tahu zarah-zarah perlu mencapai tenaga pengaktifan. Okey, zarah-zarah perlu mencapai tenaga pengaktifan. Jadi, bila semakin tinggi suhu tindak balas, apa yang berlaku kepada zarah bila suhu tinggi? Maka apa yang berlaku pada zarah? Okey, tenaga kinetik. Zarah-zarah bertambah. Okey, itu yang berlaku. Tenaga kinetik zarah-zarah bertambah. Okey. Yang kedua, kita tengok faktor apa tadi? Faktor kepekatan. Apa yang kita tahu sini, semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas,
maka semakin tinggi kadar tindak balas. Tetapi apa yang kita tahu tentang kepekatan ni? Okey, katakanlah cikgu ambil satu bahan. Okey, dia ada 3. Oh, A ni dia ada 3 je Zara. Cikgu pun ambil bekas lagi. Bekas sama, isi padu sama. Hok B ni cikgu letak 2, 3, 4, 5 ni. Kalau tengok daripada rajah cikgu A dengan B tu, hok mana lebih pekat? Hok mana lebih pekat? B lebih pekat. B. Tak, B lebih pekat. Okey. Kenapa kita kata B? Sebab banyak salah. Jadi sebab tu kita kata bila semakin tinggi kepekatan bahan tindak balas, maka kita boleh kata okey, semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu. Okey, tu yang kita perlu tahu. Okey, kemudian kita pergi kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga, yang kita tahu yang ketiga adalah faktor apa dia? Faktor size. Okey, size. Okey, apa yang kita tahu faktor size? Semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, size. Okey, ataupun cikgu lukis bulat ni, cikgu lukis 4 segi lah, senang. Katakanlah kita ambil saiz besar, saiz kecil. Okey. Katakanlah ni 2, 2, 2. Oh, ni 1, 1, 1. LP dia berapa ni? Luas permukaan. Cuba cari luas permukaan. Ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5 ni tak? Jadi 2 kali 2 kali ni. Berapa sini? 24 cm padu. Cm padu. V dia berapa? 2 kali 2 kali 2 8 cm padu. Luas permukaan untuk satu lagi, 1 kali 1, isi luas permukaan 1 kali 1 kali ne, maka kita dapat ne cm padu. V dia pula, 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 cm padu. Jadi kalau kita banding isi padu, luas permukaan berbanding isi padu ni. So kita bahagi LP dengan V, iaitu ne bagi 1. Hak ni LP bagi V sama dengan 24 bagi 8. So ni dapat berapa 24 bagi 8? Dapat 3 tak? 3. Okey, ni dapat 3, ni dapat ne. Maknanya hak saiz kecil ni dia punya luas permukaan per isi padu dia lebih besar, ataupun dia punya luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran dia lebih tinggi. Sebab itulah bila kita kata semakin kecil saiz bahan tindak balas, maka semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelanggaran. Besar cikgu padam yang ni. Kemudian kita ada mangkin pula. Kita ada mangkin. So, kita ambil yang keempat, mangkin. Mana apa yang kita boleh tahu tentang mangkin? Mangkin ni, kita tahu kehadiran mangkin mempercepatkan tindak balas atau meningkatkan kadar tindak balas. Jadi apa yang mangkin buat? Apa yang mangkin buat? So kat sini cikgu padam tu ni, apa yang mangkin buat? Kalau saiz, semakin kecil saiz,
jumlah luas permukaan terdedah pada pelanggaran tinggi. Kalau kepekatan, semakin tinggi kepekatan, semakin banyak bilangan zarah per unit isi padu. Kalau suhu, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tenaga kinetik zarah. Okey, tetapi makin ni apa yang makin buat? Makin merendahkan tenaga pengaktifan. Okay, dia menyediakan laluan alternatif yang merendahkan tenaga pengaktifan. Okay. Maknanya tadi, kalau bukit nak dicapai ni, tinggi ni, okay, tinggi ni, contoh tinggi ni, maka bila kita guna makin, maka makin akan merendahkan tenaga pengaktifan. Jadi tenaga pengaktifan tak tinggi manalah. Rendahlah tenaga pengaktifan ni. Kalau sini adalah EA, ni kita panggil EA prime, iaitu tenaga pengaktifan menggunakan makin. Jadi bila dia merendahkan tenaga pengaktifan, maka apa yang kita perlu tahu bila tenaga pengaktifan dah rendah, maka banyak zarah-zarah mencapai tenaga pengaktifan. Okey. Bila tenaga pengaktifan dah rendah. Okey. Kemudian kita pergi kepada tekanan. Okey, kalau cikgu tulis kat sini tekanan. Okey. Kita tengok tekanan. Katakanlah kita tengok kat sini. Okey. Ni zarah ada 1, 2, 3. Lepas tu nak jadikan tekanan kan kita tekan dia kan. Ni 3. Okey. Kok mana tekanan tinggi? A atau B tekanan dia tinggi? A atau B tekanan tinggi? B. B tekanan tinggi kan? Sebab apa kita kata B? Bilangan zarah per isi padunya lagi tinggi. Jadi tekanan ni dia sama dengan kepekatan. Sebab kepekatan pula dia kata bila pekat, okey, bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Okey, ataupun semakin banyak. Kat sini pun tekanan pun sama. Bila tekanan tinggi, maknanya bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Okey. Jadi kita nak gapo dia kat sini ni? Kita nak berlanggar. Kita nak berlanggar kan? Okey, so dia pergi kepada yang kedua. Bila kita nak berlanggar, maka apa yang berlaku kat sini? Kita nak berlanggar, okay? Okey, so kat sini ni, dia nak pergi kepada frekuensi pelanggaran. Antara apa-apa dengan dengan apa-apa bertambah. Okey, awak belajar matematik kebarangkalian kan? Kalau pelanggaran bertambah, frekuensi pelanggaran. Frekuensi ni apa dia? Okey, pelanggaran per saat bertambah. Mestilah frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Pelanggaran berkesan bertambah. Okey, diikuti oleh kadar tindak balas bertambah. Okey. Apa yang perlu beza kat sini? Ada dua benda perlu beza. Apa benda tersebut? Frekuensi pelanggaran dengan frekuensi pelanggaran berkesan. Berkesan ni untuk menghasilkan hasil. Ada hasil. Kok ni tak semestinya. Sebab itulah dia kena berlanggar dulu. Okey, barulah ada pelanggaran berkesan.
barulah bila pelanggaran berkesan bertambah, barulah kadar tindak balas bertambah. Okey. Tetapi monkey ni pula, dia menyediakan laluan alternatif banyak zarah mencapai tenaga pengaktifan. Jadi dah bila banyak zarah mencapai tenaga pengaktifan, maka ditakdirlah pelanggaran. Dia terus, okey, untuk monkey, dia terus kepada frekuensi pelanggaran berkesan. Sebab tenaga pengaktifan dah rendah dah. Okey, antara apa-apa-apa dengan apa-apa-apa bertambah, maka kadar tindak balas akan bertambah. Okey. Boleh faham tak sini? Okey, setakat itulah untuk kita buat revision. Sebab apa cikgu panggil sikit revision ni? Sebab cikgu tengok soalan tak banyak sangat. So kita pergi kepada soalan Okey, lepas tu minggu depan cikgu akan bawa beberapa soalan kadar tindak balas hok pasal graf, hok susah sikit. Okey, kita berhenti setakat ni untuk revision kadar tindak balas. So tak habis lagi kelas cikgu ni. Cikgu nak pergi kepada soalan. Okey. Okay. Soalan kita berhenti nombor 78 minggu lepas kan? So kita pergi kepada soalan 79. Soalan 79, dia bagi kat sini soalan 79. Jadual menunjukkan jumlah isi padu gas yang dikumpul. Okay. Yang dikumpul dalam penguraian hidrogen peroksida. Hak ni eksperimen yang perlu tahu apa tu hidrogen Yang perlu tahu persamaan kimia hidrogen peroksida, formulanya adalah H2O2. Bila terurai, dia hasilkan H2O plus O2. Balance letak 2. Okey, tu kita panggil penguraian hidrogen peroksida. Hak ni kita akan buat eksperimen minggu depan. Okey, dimangkinkan oleh mangan. Okay. Monkey ni dia spesifik. Kita belajar dah dekat tepat hari tu dalam tajuk jadual berkala unsur kan, unsur peralihan. Okey, monkey ni dia spesifik. Mangan 4 oksida digunakan sebagai mangkin dalam penguraian gas hidrogen. Okey, tetapi tak boleh untuk tindak balas lain. Okey, tu kita kena tahulah. Jadi, tindak balas yang ada mangkin kena tahu. Okey, tindak balas A dengan B guna mangkin apa? Tindak balas P dengan Q mangkin apa? Okey. So kat sini dia kata apa dia? Berapakah kadar tindak balas purata? Jadi bila dia cari kadar tindak balas purata daripada jadual, maka kita tengok berapa maksimum dia punya volume. Ni. Berapa bila masa yang diambil untuk capai 31.4 ni. Masa mula-mula capai 31.4. Maka kadar tindak balas purata 31.4 bahagi dengan 4 dapatlah 7.85 cm padu per minit. Okey kan? Okey. So kita pergi kepada soalan nombor 80. Okay, jadual di bawah menunjukkan keputusan diperolehi daripada tindak balas antara asid hidroklorik dengan kalsium karbonat. Kira kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Bila dia kata minit kedua, maknanya dia nak antara minit pertama dengan minit kedua. Itu dikatakan dapatlah isi padu purata, kadar tindak balas purata. Okey. Beres kan? Tak ada masalah tak? Tak ada. Okey. So, soalan seterusnya, jadual menunjukkan jumlah gas yang terbebas, kadar tindak balas purata dalam minit kedua. Sama juga macam tadi tak? Okey, dalam minit kedua. Maka, minit pertama, minit kedua. Okey, so isi padu minit pertama, isi padu 45 cm padu per second. Okey.
Soalan seterusnya lagi, jadual juga. Okey, soalan dia kata, apakah kadar tindak balas purata antara minit pertama dengan minit kedua? Sama tak? Minit pertama, minit kedua. Okey, sama ni. Okey. Okey, itu saja soalan tak banyak. Okey, soalan tak banyak. Ada soalan nak tanya cikgu sebelum kita berhenti? So, minggu depan kita akan masuk tajuk termokimia. Sebelum pada tu, cikgu akan bagi beberapa soalan kadar tindak balas. Ini simple saja ni. Okey, simple saja, bahagian aplikasi saja. Cikgu akan sediakan soalan untuk TP4 awak, iaitu bahagian analisis. Ni baru TP3 ni, tahap penguasaan. Okey, ada soalan nak tanya? Sebelum kita bersurai? Tak Ada ada. soalan? Tak ada. So kalau tak ada, jangan left lagi ni. Jangan keluar lagi, cikgu nak ambil kehadiran. So cikgu left sini dulu.